Berdasarkan kajian perubatan berstandard emas, laporan Cochrane Review yang diterbitkan pada 28 Julai lalu merumuskan ubat Ivermectin tidak berkesan dalam mencegah dan merawat penyakit COVID-19. Kajian perubatan itu bagaimanapun akan terus mengemas kini penilaian terhadap penggunaan Ivermectin memandangkan 31 kajian masih sedang dilakukan. Dan seperti yang kita ketahui, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM tidak menolak kemungkinan meluluskan penggunaan Ivermectin bagi merawat pesakit COVID-19 jika ada bukti kukuh menjelaskan keberkesanan dan kesan sampingannya. Dan di saat kita sedang membicarakan polemik Ivermectin ini, KKM dengan kelulusan Jawatankuasa Etika dan Pendidikan Perubatan MREC pada 20 Mei lalu masih sedang mengkaji dan menilai keberkesanan Ivermectin dalam mencegah jangkitan COVID-19 kategori 1, 2 dan 3 daripada menjadi lebih teruk dan merosot kepada kategori 4 dan 5. Maka jelas di sini KKM masih belum menolak secara mutlak penggunaan Ivermectin dalam merawat COVID-19 memandangkan kajian masih dilakukan. Justru persoalannya di sini, mengapa terdapat banyak suara yang mendesak ubat itu diluluskan segera penggunaannya? Mengapa suara-suara ini begitu yakin akan penggunaan Ivermectin lebih memberi impak positif merawat COVID daripada vaksinasi? Adakah mungkin mereka sudah punya bukti kajian yang KKM terlepas pandang, malah lebih membimbangkan? Polemik Ivermectin ini mengelirukan masyarakat sekaligus menyuburkan penjualan ubat itu di pasaran gelap. Please, this is a serious issue. Bukan semua perkara yang dikatakan sebagai naluri itu adalah satu sebab untuk kita mengatakan ia benar. Membincangkan isu yang sangat penting ini di studio, saya punya seorang panel iaitu pegawai perubatan dan juga merupakan aktivis kesihatan yang sebegitu lantang dalam berkenaan penggunaan Ivermectin, iaitu selamat datang dan Assalamualaikum kepada Dr. Muhammad Shihabuddin. Assalamualaikum Dr. Terima kasih Finas dan TV Hijrah kerana menjemput saya. Terima kasih Dr. Dan bukan Dr. Shihabuddin sahaja di sini, di talian Skype kami bawakan 3 pakar dalam bidang masing-masing. Saya terus perkenalkan Datuk Dr. Zainal Arifin Omar, merupakan Presiden Persatuan Pakar Perubatan Kesihatan Awam Malaysia PPKAM. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam Finas dan rakan-rakan. Alhamdulillah. Dan bersama kita juga Ketua Aktivis PPIM Datuk Nazim Johan ataupun Tok Ki. Assalamualaikum Tok Ki. Waalaikumsalam, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Dan di sebelah Tok Ki kami bawakan Presiden Persatuan Farmasi Malaysia Tuan Amrahi Buang. Assalamualaikum Tuan Amrahi. Waalaikumsalam Finas. Apa khabar? Sihat semua? Alhamdulillah sihat dan suara pakar-pakar kita di talian Skype pun jelas sekali. Alhamdulillah, permulaan yang baik mungkin. Jadi saya tidak mahu membuang masa. Saya mahu terus ajukan persoalan memandangkan terlalu ramai masyarakat kita sedang menanti kata-kata pencerahan, penjelasan daripada ahlinya, dan saya mahu mulakan persoalan ini dengan Datuk Dr. Zainal. Datuk, terdapat ahli farmakologi yang mendakwa Ivermectin dapat digunakan untuk tujuan pencegahan dan untuk merawat pesakit COVID-19. Maksudnya di sini, Ivermectin mampu menggantikan vaksin dan menjadi penawar kepada pesakit COVID-19, Datuk? Ya, sebelum tu Ivermectin ini telah membahagikan di seluruh dunia kepada 3 kategori, profesional dan non-profesional. Pertama yang pro, yang kedua yang kontra, yang ketiga yang tengah-tengah, yang neutral. Yeah. Jadi dari sudut kajian, kami tengok semua kajian. Buat masa ini kami masih juga mendapati ada kajian mengatakan ia memberi kesan. Tapi lebih banyak yang mengatakan tidak memberi kesan kepada isu outcome tadi. Jadi yang paling penting pada kita adalah kita lihat sama ada dari segi keseluruhan kajian-kajian itu yang kita panggil meta-analisis itu menunjukkan satu, adakah ia memberi kesan yang kita hendaki, yang kedua adakah ia selamat. Dan sehingga kini kajian-kajian yang terkini daripada semua dunia
menunjukkan bahawa dia tidak memberi kesan yang seperti yang diharap yang Fiza katakan tadi lah. Walaupun ada kajian-kajian kecil yang mengatakan ada kesan. Jadi itu pendirian semasa pihak profesional kami lah, ya saya. Maksudnya di sini Datuk, ivermectin belum lagi sampai tahap menggantikan vaksin dan mampu menjadi penawar kepada pesakit COVID. Saya perlukan satu pencerahan di situ. Belum sampai tahap itu, Datuk, pada pandangan Datuk? Ya, betul. Sebab ini dua modaliti yang berlainan. Jadi bagaimanapun ivermectin tidak boleh menggantikan vaksin dalam pencegahan primary dan juga dalam dari segi mengurang keseriousness ataupun penyakit-penyakit itu. Jadi vaksin adalah masih lagi tinggi apa yang kita katakan berbandingkan ivermectin yang belum terbukti secara dasar lah, ya saya. Baik, Tuan Amrahi, dalam satu kajian ada menyatakan ivermectin berfungsi menerusi sebatian yang dikatakan amat berbahaya kepada haiwan yang berada di bawah kategori tidak bertulang belakang. Cara ubat ini membunuh cacing atau parasit yang berada di dalam badan seseorang pesakit adalah dengan mengakibatkan gangguan dalam saraf cacing tersebut yang menyebabkan ianya gagal bergerak dan akhirnya mati. Virus bagaimanapun tidak mempunyai sistem saraf dan virus merupakan hidupan kedua terkecil yang boleh menjangkiti manusia selepas prion. Maka kesan utama ivermectin dikatakan dalam kajian ini tidak relevan di sini. Komen Tuan Amrahi bagaimana? Saya rasa yang paling penting sekali kita kena tengok fungsi lah. Yang paling penting kita tengok fungsi. Jadi kalau kita tengok fungsi, ubat-ubat ni memang berbeza. Vaksin adalah vaksin, obat ivermectin adalah ivermectin. Dan kita juga tahu bahawa ivermectin ada kegunaan dia untuk haiwan, seperti mana yang kita sedia maklum. Dan perkara itu pun telah melalui proses R&D mungkin 30 tahun dululah, ya. Dan tetapi apabila kita nak menggunakan ubat ini untuk wabak COVID-19 ni, jadi ia memerlukan kajian yang baru, ya. Jadi ini yang kita sedang lakukan di seluruh dunia. Dan saya sebenarnya telah mengikuti perkembangan ini sejak daripada tahun lalu lagi. Di mana apabila wabak COVID-19 ini bermula dan juga seluruh dunia telah respons, ada yang respons dengan vaksin dan juga antiviral dan sebagainya, dan tidak lupa jugalah bermacam-macam yang telah digunakan. Jadi apabila saya sebagai sebagai ahli farmasi dan juga mewakili Persatuan Farmasi Malaysia ni, jadi kita ambil pendekatan neutral. Bermaksud bahawa kalau benarlah ikut kajian klinikal ni dia adalah selamat, ya, dan juga berkesan untuk wabak COVID-19 ni, apa salahnya kita gunakan? Tetapi buat masa sekarang seperti mana yang Datuk Zana kata tadi, lebih-lebih lagi apabila kita tengok Cochrane Review, jadi tadi telah dimention tentang Cochrane Review tu. Dan saya dapati bahawa ada lagi satu artikel yang berkaitan yang kenapa Cochrane Review ni menjadi rujukan utama penyelidik. Jadi saya rasa penyidik pun kena ada rujukan yang samalah. Maknanya kalau kita tengok Cochrane Review adalah tempat rujukan yang diikuti di seluruh dunia untuk pekaji-pekaji. Dan pada saya ingat 15 bulan 9 baru ni, mereka memang ada buat temurama dengan Cochrane Review, nak tanya kenapa sekarang ni kajian ni begitu mendapat perhatian. In fact kalau ikut indeks, maknanya kajian ni mendapat liputan yang paling tinggi dalam sejarah perubatan. Ibunya hebat yang dikatakan kesan ivermectin ni di hadap kajian. Itulah kedudukan dia sekarang. Ya, Dr. Shahabuddin, berdasarkan soalan saya kepada Tuan Amrahi tadi, dan doktor banyak membuat kajian penyelidikan tentang penggunaan ivermectin ini, baik dan buruknya. Adakah terdapat kajian yang telah membuktikan ivermectin ini berkesan untuk pencegahan dan untuk rawatan COVID-19 itu sendiri? Okey, kajian yang membuktikan ivermectin betul berkesan. Sebelum saya pergi ke situ, saya nak beritahu secara umum lah. Masalah dalam kajian-kajian ivermectin ini, terdapat
kalau Cochrane dibagi, saya tengok daripada 14 kajian dia ambil tu 85% bias. Kalau ICE-COVID satu meta-analisis. Meta-analisis ni adalah kajian kepada kajian. ICE-COVID ni satu meta-analisis yang baru, 55% kajian dia ambil daripada 29 kajian bias. Okey. So kajian yang mendakwa ivermectin berkesan dari sudut profilaktik setakat ini, kita nak kata yang tidak bias, yang berkualiti, yang betul adil lah. Tidak ada setakat ini. Saya terpaksa jujur cakap tidak ada lah. Kalau Cochrane, kita tengok Cochrane, hanya 2 sahaja kajian RCT, randomized control trial, yang kita kata low risk of bias, iaitu disenaraikan Mohan daripada India dan Chacko. Tapi masalah dalam 2 kajian ini, macam Chacko tu, dia punya sample size subjek kajian kecil, 24 saja. Apabila kita nak apply kepada bilion penduduk dunia ni, tidak signifikan lah statistik dia. Dan yang kedua, Mohan, dia punya keputusan dia, kalau kita tengok result dia, ivermectin selepas 5 hari tidak ada signifikan beza ambil atau tak ambil ivermectin. So ringkasan saya, dari sudut profilaktik sendiri, ivermectin tidak ada kajian yang berkesan. Kalau nak pergi lebih detail, saya boleh ulas kajian di Mesir, Schaumann. Saya ada email Profesor Wahid Schaumann bertanyakan sendirilah pendapat dia tentang kajian dia. Dia ada buat 2 kajian tentang ivermectin. So apa yang masalah dalam kajian Profesor Wahid Schaumann ni? Dia kaji kontak rapat. Subjek kajian ni adalah kontak rapat. Case index tu dia buatlah RT-PCR test tu. Tapi masalah dalam kajian ini, dia tak buat test RT-PCR tu. Maka dia terdedah kepada pelbagai faktor lah. Dia hanya buat CT scan paru-paru yang resolusi tinggi, ambil darah sikit dan tengok simptom. So dia dapat daripada situ ivermectin berkesan. Dekat sini kita ada pemboleh ubah yang lain. Mungkin boleh jadi orang itu dapat penyakit jangkitan lain, MERS-CoV. Di Mesir 23, saya lupalah bilangan dia. Mungkin SARS-CoV-1, SARI. Ataupun mungkin influenza, kita tak tahu. Jadi keperluan untuk dia menggunakan RT-PCR dalam nak menentukan genetik coding ianya adalah COVID adalah pentinglah dalam mana-mana kajian. Saya keluar sikit dalam kajian Israel Schwartz study ini dibuat di Israel. Ramai penyokong ivermectin mempergunakan kajian ini. Dia kata ivermectin berkesan, kurang CT value meningkat, maksudnya makin baguslah dengan ambil ivermectin. Tapi masalah dia dalam kajian Schwartz ni, saya tengok critical appraisal lah. Kita tengok in detail kajian tu, masalah dia 18% daripada sampel dikeluarkan selepas dia dah masuk tu, dikeluarkan 18% dengan sebab misteri, in bracket dia kata CT value borderline. Itu tidak dijelaskan dengan detail. Dan yang kedua, patutnya dalam design asal dia beri ivermectin itu pada hari ke-3, tetapi ditukar pada hari ke-7. CT value akan berubah. Jadi di sini rupanya kita boleh katakan dalam kajian ivermectin ini sendiri ada skandalnya. Saya tak pastilah, bukan tak ada skandal. Baik, Datuk Nazim ataupun Tok Ki, PPIM sebelum ini membuat laporan polis terhadap KKM susulan keengganan menggunakan ivermectin sebagai rawatan bagi mencegah penularan pandemik COVID-19. Namun seperti yang kita ketahui, KKM pada awal Jun tahun ini bersama Institut Penyelidikan Klinikal ICR memulakan ujian klinikal bagi mengkaji kesan penggunaan serta keberkesanan ivermectin untuk pesakit COVID-19 yang berisiko tinggi di 12 hospital bawah kementerian itu. Tok Ki, bukankah wajar untuk kita menanti hasil kajian KKM yang mendapat kelulusan Jawatankuasa Etika dan Pendidikan Perubatan ini sebelum meluluskan penggunaan satu-satu ubat, Datuk? Okey. Dia menjadi saya ni ambil daripada sudut pengguna ya. Ya. Di PPIM ni aduan, saya rasa mungkin selain daripada tempat lain, kat PPIM ni kita terima aduan yang banyak sangat. Ratusan aduan. Contohnya yang mati saja pun ada lebih kurang 300 yang mengadu kepada kita. Yang lain tak cerita dengan kita. Dan aduan ini bukan limited kepada ini saja, segala benda. Tok Ki ini sampai di setengah-setengah yang macam anti Tok Ki ini pun ramai. Pasal dia orang kata Tok Ki anti-vaksin. Sebenarnya Tok Ki bukan anti-vaksin. Tok Ki pro-science, pro-safety. Kita kena ingat dia, pro-science, pro-safety. Anak-anak, cucu-cucu semua vaccinated pun. Jadi,
kita bukan terima aduan ini saja daripada Alongnya, jadi Tok Ki juga anti Along, Tok Ki juga anti bank, Tok Ki juga anti telco yang menipu, yang Tok Ki juga anti macam-macam segala benda yang kita tengok sebagai pengguna ini yang diambil kesempatan, kita tak boleh terima. Kita nak yang terbaik. Boleh, kita boleh tunggu setahun lagi pun boleh, tak ada masalah. Kalau benda tu perlu. Tapi kita mesti ingat juga, kalau benda ni ada ciri-ciri merawat atau possibility merawat, kalau kita tunggu lagi lama, lagi banyak dia punya masalah. Jadi kita nak yang terbaik. Pasal kita link internationally juga ya. Kita dapat banyak maklumat mengenai produk-produk ini dan peranan pharmaceutical company pun kita tahu. Kita tahulah apa peranan dia. Pasal kita berurusan ya, kita berurusan dengan pihak-pihak yang berkaitan dalam kehidupan kita hari ini. Sampai di tahap macam ni, Tuan Amra. Kita kadang-kadang kita nak buat apa benda pun takut. Pasal kita ini dikuasai oleh kapitalis dan sistem-sistem tertentu. Dan kadang-kadang yang kita ingat betul tu tak betul. Contohnya perang. Perang, orang nak jual senjata, dia pergi provoke perang. Faham maksud saya ya? Maknanya ada agenda-agenda tertentu dan kita tengok agenda ni di luar sana cukup banyak. Kita pun tak boleh nak kata tidak. Pasal contohnya 911. Betul ke tak betul kejadian itu? Orang kata tipu, konspirasi teori. Kita tengok Y2K. Betul ke virus tak ada dalam komputer jadi ada, jadi bilion kita belanja. Maksud tu kita cuma berhati-hati dan kita nak tengok benda ni betul. Dan kalau tak betul, rebut us. Kita tak ada apa, kita hanya kepentingan pengguna, tak ada benda untung pun. Saya itu masa saya kecil-kecil, bukanlah kecil sangat pun, masa dulu kan, masa awal-awal berniaga dulu, saya jumpa kawan saya dekat bank. Dia orang sampai pukul 6 petang, 7 petang, kalau tidak dapat balance dia punya account tu, dia akan tak dia nak balik, dia nak cari balance juga. Memang itu dia punya SOP. Tapi maknanya saya yakin bank tempat yang tidak ada masalah duit, tidak ada penipuan. Oh tapi bila kita di sini ni penipuan macam-macam. Luar biasa. Sampai ada seorang perempuan tu 80 juta dibuat bankrupt, dia tak ada benda pun, dia tak pernah ambil 1 sen pun boleh jadi. Maksud Tok Ki macam ni, kita kena berhati-hati. Pasal kita duduk dalam sistem yang kadang-kadang menjadikan kita ni feeder kepada apa yang dia orang nak buat. Jadi kita kena macam ivermectin pun Tok Ki tidak tahu. Tok Ki bukannya orang hebat-hebat macam yang Datuk Zainal ke Tuan Amrah ke ataupun Dr. Sahar ke. Cuma kita ini risau pasal banyak sangat bukti yang menunjukkan penipuan. Penipuan sendiri. Kita tahu Pfizer sendiri pun macam mana legal case dia. Tapi bila tanya YB Hairi itu check dengan Pfizer. I don't think benda ni membantu kita pengguna. Baik. Kita kena buat sesuatu yang membantu kita. Jadi supaya kita tidak terus tertipu. Pasal dia kita ni, kita rasa kita pengguna. Tapi sebenarnya kita dipengguna. Jadi balik kita tadi, bukan kita bantah. Tapi kita nak tengok. Kalau benda tu tak betul, betulkanlah. Tapi kita juga punya bukti, recording. Yang hari itu kan off label punya kerajaan boleh bagi. Saya boleh dengarkan recording ini. Rupanya masa berbulan-bulan dulu, masa kerajaan kata benarkan off label punya tu, doktor-doktor di kebanyakan hospital, saya boleh tunjuk, boleh dengar kalau dengar. Dia mengatakan, ivermectin tak guna di seluruh dunia pun tak pakai. Jadi kita pun tak tahu. Jadi kita kena buat sesuatu. Pasal kita ni menerima saja. Saya rasa pengguna lebih diperguna daripada kita pengguna. Jadi lama-lama kita jadi tak guna. Jadi kita tak naklah anak-anak kita menjadi mangsa kepada keadaan. Because benda ini memang terbukti. Tak payah kita nak menipu diri kita. Orang pergi ke bulan pun dia boleh tipu. Kita kena ingat who is kita punya the other side kan, yang kapitalis ini. Okey, sorry Finas. Tak apa Datuk. Tuan Amrahi, berdasarkan kebimbangan PPIM sebentar tadi, saya mahu ajukan, benarkah terdapat agenda dalam kelulusan penggunaan ivermectin ini sepanjang pengetahuan Tuan Amrahi? Terima kasih Tok Ki. Saya rasa itu satu pandangan daripada sudut pengguna ya. Dan sebagaimana kita sedia maklum bahawa dalam kita dalam mendepani COVID-19 ni, sebenarnya banyak-banyak pandemik yang ada kat dunia ni. Ada yang kita panggil infodemic, ada yang kata pandemic dan macam-macam lagi, endemic dan sebagainya. Apa yang saya ingin nyatakan bahawa kita sebenarnya kita kena ingat bahawa
nyawa rakyat Malaysia adalah satu perkara yang menjadi keutamaan. Ini bermaksud bahawa bagi salah satu negara bukan mudah untuk masuk dalam pasaran negara tersebut. Begitu juga di Malaysia. Jadi setiap produk yang akan digunakan untuk rakyat mesti didaftarkan oleh NPRA, maknanya National Pharmaceutical Regulatory Agency Ya. Jadi dalam kes Ivermectin ni, dia benar, maknanya produk ni selamat untuk penggunaan seperti mana yang diindikasikan oleh syarikat asal, iaitu Merck lah. Ya, di mana benda tu maknanya kita ada produk-produk ni semua untuk penggunaan haiwan sahaja. Tidak ada satu pun produk yang yang digunakan untuk manusia, maksudnya yang dalam maknanya untuk penggunaan dalaman. Jadi yang ni yang penting yang kita kena buat, kita panggil off label ataupun repurpose. Dan untuk melakukan off label ataupun repurpose untuk satu-satu ubat ni, dia ada proses yang tertentu. Jadi baru-baru ini memang ada tawaran daripada NPRA. Maknanya mereka tidak akan menghalang kalau umpamanya private hospital ataupun GP untuk melakukan kajian klinikal, tetapi kena ikut garis panduan yang ada lah. Dan salah satu kenyataan dia adalah CRM. Maknanya kalau kita nak buat research dia ada punya prosedur dia. Jadi maknanya perkara ni semua boleh dilakukan, dan guideline tu memang pun ada dekat NPRA punya website. Jadi saya haraplah kalau kata kita jujur, kalau kita benar nak buat, kita buat perkara ni dengan cara teratur. Dan kita kena ikut guideline tu, dan guideline tu memang ada. Iaitu kita boleh dapatkan Clinical Trial Import License CTIL dan juga Clinical Trial Exemption. Jadi ini yang sebenarnya ada. Jadi pada saya kerajaan tak ada kata ataupun pihak berkuasa tidak kata bahawa perkara ini tidak boleh dilakukan. Jadi kalau ada pihak-pihak yang nak melakukan, silakan. Silakan ambil tanggungjawab. Tetapi bagi pihak kerajaan, apabila macam mana yang disebut tentang yang dilakukan oleh kerajaan yang disebut dengan tadi itu, yang tu adalah satu satu usaha kerajaan untuk menjawab polemik ni. Okeylah, dia kata disebabkan perkara ni perlu dilakukan, maka mereka lakukanlah yang kita kata kajian ITEC tu. Dan sekarang ni kita cuma nak tunggu dia punya keputusan. Masih lagi belum habis bulan September ni kan. So saya diberitahu, kalau benarlah apa yang saya dengar kemarin di Parlimen, kalau tak silap saja, yang berhormat Menteri Kesihatan menyatakan bahawa besar kemungkinan pada bulan depan mungkin akan dapat some indication about the results. Jadi pada saya kita tunggulah. Tiada agenda di sini. Saya boleh tambah. Jadi maknanya saya tak mau cerita pasal negara kita ni. Makna perkara tu memang tak ada. Bukan siapa-siapa boleh. Jadi kalau kita tengok dari segi polis yang ada sekarang, kita ada banyak undang-undang tau. Undang-undang racun, Sales of Drug Act, lepas tu advertisement dan sebagainya. Ini semua dia nak mengawal tau. Jadi maknanya yang paling penting, saya sama dengan Tok Ki juga, kita kena menjaga kesejahteraan rakyat. Yang ni juga yang diwar-warkan atau yang dijayakan oleh persatuan kami. Moto persatuan kami adalah berkhidmat untuk kesihatan rakyat tau. So, jadi kita memang utamakan rakyat. Rakyat is our main thing lah. Itu yang penting. Jadi untuk menjawab soalan yang tadi itu, maknanya pada kita tak mau dengar teori-teori ni. Apa yang berlaku dekat Malaysia, inilah dia punya cara yang kita patut lakukan. Baik, Dr. Syabrin akan ingin menambah, tapi secara ringkas saja, Doktor. Ringkas saja. Kalau betul-betul ada agenda, saya rasa Merck mesti nak jual. Mesti dia nak buat duit. Betul tak? So, saya punya point pasal tuduhan tentang agenda ni, saya nak ajak PPRM ke GPMC, MAFIM ke, mana-mana badan. Kita gunalah data, rujuk kepada data dan fakta. Teori-teori konspirasi ni, kita Malaysia lah, negara nak ke negara maju, kita move on lah. Cukuplah benda-benda macam tu. Baik, analisis berat seketika. Kita sambung perbincangan kita selepas ini. Jangan ke mana-mana.
Alhamdulillah kembali dalam analisis. Datuk Dr. Zainal, sebelum ni kita tahu bahawa Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah ada mengakui bahawa beliau sendiri 4 tahun lalu mengesyorkan penggunaan ivermectin untuk merawat denggi kerana ubat antiparasit yang dikenal pasti sejak 70-an itu ada kesan antiviral. Bagaimanapun, hasil kajian yang dilakukan di Thailand dan kajian permulaan menunjukkan untuk mendapatkan kesan antiviral ini dosnya amat tinggi dan isu pengambilan dos tinggi juga antara polemik ivermectin. Mungkin Datuk Doktor boleh huraikan keberkesanan antiviral ini hanya mampu tercapai dengan dos yang tinggi. Kalau tinggi, seberapa tinggi dan apa pula kesan dos ivermectin yang tinggi kepada pesakit? Datuk? Ya, sebenarnya memang benar ya, banyak kajian-kajian klinikal mereka menggunakan dos yang berbeza ya. Dan juga dalam tempoh masa yang berbeza ya. Kerana itu dia punya outcome dia berbeza-beza ya. Jadi pertama banyak kajian mengatakan bahawa kita menggunakan dos yang tinggi sampai ada kata sampai 10-20 kali ganda atau 100 kali ganda daripada dos yang biasa digunakan untuk penyakit cacing. Ini akan menyebabkan kesan sampingan seperti kerosakan hati, kerosakan buah pinggang dan sebagainya. Jadi pada kita ya, daripada kajian-kajian terkini ya, kita lebih suka walaupun dari segi biologinya ya, kesan ivermectin itu boleh menghapuskan ataupun membunuh virus secara in vitro ya, tapi bila penggunaan dalam in vivo digunakan dalam kehidupan memerlukan dos yang tinggi. Kemudian ada kumpulan-kumpulan seperti kanak-kanak, ibu mengandung dan sebagainya yang tidak boleh digunakan. Jadi ini yang kita tidak mahu dia mengelirukan masyarakat ya. Jadi pada masa sekarang kami lebih suka menggunakan position seperti National Institute of Health USA ya, mengatakan bahawa mereka tidak menentang kerana ada ciri-ciri manfaat dia, tetapi juga tidak untuk mencadangkan kerana kesan sampingan dan juga penggunaan masa yang lama dan juga tidak ada bukti yang sah kan. Jadi itu saya rasakan kita kena tumpukan kepada yang betul-betul mendatangkan faedah yang besar kepada masyarakat kita dan kurang kemudaratannya. Jadi posisi kita adalah kita tunggu hasil yang sahih tentang manfaatnya dan dosnya dan juga kesan sampingannya. Ya saya. Dr. Syahabuddin, doktor sebelum ni pernah memberi kenyataan tentang keperluan dos yang tinggi untuk mendapat kesan antiviral memandangkan kajian yang dilaksanakan seperti yang Datuk Dr. Zainal katakan menggunakan dos berbeza-beza. Jadi doktor ingin menambah berkenaan isu ini? Okey, mula-mula sekali kajian ivermectin ni asal daripada Australia lah, Kelly ya. So dalam kajian Kelly itu memang terbukti berkesan setelah didedahkan 2 hari lah virus COVID itu dengan ivermectin. Tetapi dos yang digunakan tu 5 mikromolar. Ada pengiraan dia. Saya sebut sikitlah 5 mikromolar darab dengan molecular weight 875.1 and then kita dapat 4000 plus something. So macam mana kita convert ini kepada manusia? Saya ambil contoh individu 80 kilo. 80 kilo kita darab highest dos yang paling tinggi manusia pernah ambil 1.7 mikrogram per liter. Awak akan dapat 32 kali ganda. Itulah asalnya 32 kali ganda. Kalau saya convert, saya tukar kepada individu 60 kilo, kita follow sama, formula yang sama. Individu 60 kilo kalau nak ikut kajian Kelly ni, dia kena ambil 272 biji ivermectin tablet 12 miligram. Ini satu masalah. Dan seorang pakar farmakologis lah, Virginia, dia mengulas kajian Kelly ni. Apa yang dia dapat, masalah dalam ivermectin secara oral, secara makan, masalah ivermectin secara oral ni adalah penyerapan daripada darah itu nak ke paru-paru. Lung to plasma ratio dia rendah lah. Itu masalah utama. So walaupun awak ambil ivermectin normal dose 12 mg setiap hari ya, kepekatan berkesan di paru-paru 2 mikromolar yang dicadangkan oleh Kelly sendiri tidak dapat dicapai. Hanya 1/4 je. Itu kalau kita ambil hari-hari. Kalau ikut FLCCC protokol dia tak US dia tak suggest hari-hari pun, seminggu 2 kali macam tu. Lagi tak sampai. So melihat kepada masalah ini, ivermectin secara oral ada masalah dan ada Profesor Carlos Chaco dia buat satu cadangan yang lain. Mungkin lebih berkesan kalau ivermectin ambil macam ubat lelah tu, inhalational sedut. Dan ada kajian ke atas tikus-tikus, kajian makmal lah. Kepekatan berkesan dapat dicapai dan kajian ini saya tengok di clinical trial website ada dibuat
untuk manusia untuk kaji parasit lain, Schistosoma mansoni, dia endemik di Egypt. Tapi untuk COVID hanya design saja di publish, result saya tak jumpa lah kajian tu. Mungkin kalau penggunaan secara inhalational boleh ada potential, tapi saya tak nasihatkan buatlah di rumah, jangan buat. Baik, Tuan Amrahi, awal Ogos lalu kita terima 2 kes keracunan dilapor Pusat Racun Negara akibat pengambilan ubat antiparasit ivermectin secara rawatan kendiri tanpa saranan dan kawalan pihak hospital. Namun satu perkara yang kita perlu bimbang, Pusat Racun Negara memaklumkan tiada antidot ataupun rawatan khusus untuk kes keracunan akibat pengambilan ivermectin buat masa ini. Tuan Amrahi, jika tiada rawatan khusus, apakah risiko yang bakal ditanggung oleh mereka yang sedang mengambil ubat ini secara kendiri? Ini satu persoalan yang baik, Finas. Sebenarnya pertama sekali kan saya dah sebut tadi bahawa produk-produk ivermectin yang dijual ni sebenarnya di pasaran adalah untuk kegunaan haiwan. Ya. Jadi saya pun tak pasti mereka yang menggunakan ivermectin sekarang ni dia dapat bekalan daripada mana? Itu yang jadi persoalan dia. Jadi saya tak ada dengar bahawa ada mana-mana pihak yang bawa produk ni untuk perdagangan manusia di Malaysia ni. Yeah. Jadi itu yang kita kata daripada semua mana mereka dapat. Dan lebih lagi apabila kita melihat perkara ni boleh didapat melalui e-commerce. Dan perkara ni semua memang terang-terang menyalahi akta-akta yang disebutkan tadi, iaitu akta racun, akta penjualan ubat, akta iklan dan penjualan ubat. Jadi ini yang jadi masalah dia. Makna sebenarnya stok ni datang daripada mana? Sedangkan memang tak boleh. Maknanya sekarang ni memang tidak dibenarkan untuk even doktor-doktor untuk prescribe ubat ni untuk kegunaan manusia. Yeah. Sebab memang tak ada sebenarnya. Memang akan itu yang akan menjadi satu polemik pada kita lah. Jadi ini yang jadi satu isu yang besar pada kita dan jadi luar kawalan. Jadi apabila Pusat Racun mendapat aduan tentang 2 kes ni, sebenarnya perkara ni pun konsisten dengan apa yang dilaporkan oleh Bloomberg 2 hari lepas. Di mana sekarang ni di Amerika sekarang ni kesan-kesan keracunan bagi ivermectin telah meningkat dan kita tak tahu sebenarnya. Frankly speaking lah, kita sebenarnya tak tahu. Jadi ini yang jadi kebimbangan kepada kita. Agar semua maknanya ini melibatkan nyawa rakyat, kesejahteraan rakyat. Jadi kita memang, macam saya kata tadi lah, saya memang sangat bimbang lah. Jadi perkara ni sebab kita betul-betul bila tak ada antidot ni yang jadi masalah dia. Jadi Tuan Amrahi, satu masalah yang besar lah. Tuan Amrahi, saya mohon mencela. Saya nak bertanyakan, seandainya pada ketika dan saat ini terdapat golongan kelompok rakyat Malaysia yang telah dan sedang mengambil ivermectin demi selaku sebagai pencegahan kepada dijangkiti COVID, apakah tanda-tanda yang perlu mereka sedar bahawa badan mereka sedang menunjukkan simptom-simptom mengalami keracunan akibat ubat itu? Mungkin kalau Tuan Amrahi boleh kongsikan. Saya rasa seperti mana yang dilaporkan oleh PRN kan. Jadi dia punya kesan tu sampai ada yang tak sedar diri, ada yang sampai makan 35 tablet dan sebagainya. Jadi pada saya perkara ni tak sepatutnya berlaku lah. Jadi yang ni yang saya sebut sekali lagi lah. Saya rasa dia punya sebab tu adalah tentang kecelikan kesihatan, health literacy tu. Pada saya adalah lemah lah kan. Jadi maknanya dia buat ikut tak siapa yang arah saya pun tak tahu. Jadi ini yang jadi masalah dia. Jadi apabila kita tak tahu macam mana kita nak buat intervensi, dan kesan-kesannya kita tahulah apa-apa bila masuk dalam badan. Dan macam-macam boleh berlaku seperti mana yang disebutkan tadi. Ada yang melibatkan liver, ada yang melibatkan kidney, ada yang melibatkan orang kata saraf, ada yang melibatkan paru-paru dan sebagainya. Jadi yang ni yang jadi kebimbangan kita. Jadi memang tanggungjawab kita untuk memonitor. Dan saya tahu bahawa sahabat-sahabat saya di Pusat Racun Negara dan juga di MPRA sedang monitor perkara-perkara ni. Maknanya
tiap apa jua yang berlaku di luar sana, di global, memang diberi perhatian oleh pusat-pusat ini. Dan inilah tugas-tugas ahli farmasi sebenarnya. Kita memang memantau apa yang berlaku di luar negara, memang kita memantau supaya apabila kerajaan nak buat sesuatu polisi dan sebagainya, dia akan merujuk kepada badan-badan ni. Baik. Jadi kita yang kena dan kita yang kena bagi kesan, dan kesan-kesan macam-macam ada. Seperti yang saya sebut tadi. So kita kena betul-betul the word adalah berwaspada lah. Berwaspada itu satu perkara yang penting lah. Dan pada saya, apa juga yang kita sedang lakukan ni berkesan. Contohnya langkah-langkah social distancing dan sebagainya, semuanya berkesan. Begitu juga kalau kita pakai vaksin sebagai tambahan. Vaksin is not everything. So kita kena ingat dia semua sebagai satu lapis saja. Dan ini kali pertama dalam sejarah manusia apabila kita bertemu dengan pandemik adanya vaksin tau. Jadi dia punya cabaran cukup besar. Dan saya salute lah kepada respon kepada negara-negara untuk respon kepada pandemik. Dan masalah ni berlaku di serata dunia, bukan saja di Malaysia. Baik, Dr. Syahabuddin, saya akan ingin menambah secara ringkas sebelum saya ke Tok Ki. Soalan tentang side effect dan kesan sampingan. Saya bagi contoh, memang ivermectin umum selamat untuk manusia, tetapi kita tak boleh simply mengatakan ivermectin ni selamat, maka kesannya orang luar main beli macam tu. Sebab saya bagi contoh, kalau orang tu ambil ubat cair darah, warfarin, ataupun ada penyakit hati, ataupun dia makan statin, ubat kolesterol, atau dia ada ambil ubat penenang, benzodiazepine. Semua ini boleh menyebabkan ivermectin diserap lebih ke dalam otak, dia cross blood brain barrier, dia boleh dapat koma, ataxia, boleh dapat koma kematian. Itu kita kena ingatlah. Dan itu yang ramai tak tahu. Ya. Baik, saya bagi kepada Tok Ki. Tok Ki, kemasukan ivermectin ke Malaysia hanya boleh diluluskan NPRA dengan menggunakan lesen import percubaan klinikal CTIL seperti yang dikatakan oleh Tuan Amrahi sebentar tadi, dan ianya khusus untuk kegunaan kajian klinikal di hospital. Dan kita tahu, semua orang tahu, ubat ini sudah mudah dimiliki beberapa pihak swasta dan individu. Di saat keselamatannya yang kita diskus hari inilah penggunaannya masih diragui. Tok Ki, bukankah kebimbangan utama dalam isu ivermectin yang wajar diperjuangkan? Maksudnya masyarakat kita membahayakan nyawa dengan mendapatkan ubat yang masih lagi tidak dijamin keberkesanannya di pasaran gelap, serta berisiko itu adalah ubat palsu? Okey, itu pun ada juga laporan kita terima. Tapi kita tengok Indonesia pun buat ivermectin juga sekarang ni. Filipin pun begitu juga. Maknanya kita ni, kita ada telefon, kita ada berhubungan. Jadi orang akan berhubung, menceritakan benda ni. Macam di Uttar Pradesh ke, benda ni berlaku. Dan saya tadi silap saya ikut Tuan Amrahi. Tadi Dr. Syahabuddin kata manusia selamat. Mana dia dapat maklumat yang guna oleh manusia tu selamat? Dan juga, saya tak tahu, mungkin saya salah. Contohnya, ivermectin ni digunakan untuk river blindness, bukan? Bukan untuk manusia ke tu? Jadi manusia pakailah juga. Jadi saya pun tak tahu. Jadi ini yang berita kita tidak dapat dikoordinatkan sebaik mungkin. Pasal Kementerian Kesihatan gagal. Kementerian Kesihatan gagal untuk mewujudkan satu center yang orang boleh selesaikan masalah. Ni kita tulis surat pun tak jawab. Cuba bayangkan. Jadi macam mana orang kat bawah ni terharu-haru, yang ni mati kena vaksin, yang ni mati. Jadi huru-hara. Jadi rakyat huru-hara. Kalau rakyat tidak dapat dihandle sebaik mungkin, nak jadi apa? Jadi benda-benda ini kita dapat. Saya tadi pun dapat aduan yang orang baru kena vaksin, anak dia 16 tahun, masuk hospital bengkak, bukan main. Jadi benda-benda ini terjadi. Jadi there must be a fairness. Patutnya ada satu center yang menyelesaikan masalah ni. You handle lah. Itu KKM dulu, KJ janji nak buat. Ini bercakap dengan kita ni. Okey, dia nak buat satu center supaya boleh jadi tempat rujukan. Kalau tidak, it will go through grapevine. Benda ni pergi berpusing-pusing lah kalau orang tak tekan. Mungkin apa yang kita buat ni tak betul, tapi tell us. Tell us. Address the situation. You cannot just masuk dalam poket, masuk ke kapet. Tak boleh. Pasal kita pun tengok, kita punya network, saya punya abang ipar adalah pengarah satu farmasi terbesar. Dia orang macam-macam cerita pasal dia bukan cerita itu. Dia tak cerita pada orang lain. Dia cerita macam mana dia orang punya deal dengan specialist dan apa benda, banyak duit belanja. Jadi kita kena faham. Kita tak boleh nak ambil ini konspirasi teori. No, jangan. 911 tu saya nak tanya, saya nak cabar siapa yang kata benda tu kapal terbang yang langgar dan orang Islam.
Come on lah, kita janganlah jadi terlalu simplistic. Kalau JF Kennedy pun dia bunuh orang dia pun dia boleh bunuh, so apa lagi kita ni? You tengok teori depopulation, tidak kan ditipu ke? Dulu masa saya kecil saya ingat itu family planning. Semua kena family planning. Paksa masa zaman 60-an dulu. Jadi cerita dia kalau tak ambil family planning punya program WHO, kerajaan tidak dapat loan. Maknanya dia tekan, dia paksa. Jadi ialah something like that lah. Sebenarnya forum ini kita panjang sikit Finas. Ya, mana nak Tok Ki. cukup cakap. Tok Ki, saya tahu kebimbangan maksudnya di sini, Tok Ki, kebimbangan Tok Ki yang sampaikan sebentar tadi adalah daripada sudut pengendalian komunikasi di antara kerajaan bersama salah satunya begitu. bersama dengan rakyat. Itu satu perkara, tetapi memandangkan PPIM merupakan salah satu daripada persatuan pengguna Islam di Malaysia dan mempunyai pengaruh yang sangat kuat. Satu je. Baik, adakah PPIM pada ketika ini ada melakukan antara inisiatif dalam mengendalikan penjualan ivermectin di pasaran gelap ini? Pergi ke negara ni kan macam mana, siapa nak tahan? You nak tolong I kalau ke negara esok. Mana kita tak lulus. Baik, Dr. Syabuddin ingin menambah? Okey, pendapat saya lah, saya hormat Tok Ki ni, dia banyak jasa dalam lawan alung tu. Saya follow dia sebenarnya. Tapi kita sebagai orang Islam lah, nasihat saya secara ikhlas, rujuklah fakta, rujuklah data yang ada tentang ivermectin, tentang vaksin ni. Saya rasalah Tuan Amrahi ke Dr. Zainal dan pakar-pakar di luar sana termasuk KKM, Datuk Tan Sri DG kita. Saya rasa kita patut rujuk kepada data, rujuk kepada fakta, bukan dengan teori konspirasi. Kerana fakta pun tak betul. Fakta pun tak betul. Saya boleh proof fakta pun tak betul. DG sendiri buat fakta pun tak betul. Cuba bayangkan yang mati dulu, yang mati ribu orang yang awal tahun. Tok Ki boleh bagi live. Kalau Tok Ki nak, Tok Ki boleh bagi live apa yang tak betul. Saya nak cerita pasal benda ni penting. Pasal kalau tidak, ini tak ada erti. Maknanya kita punya forum doesn't make sense. Ya, kita faham sebenarnya di sini kebimbangan semua pihak akhir sekali adalah kepada kesejahteraan rakyat. Namun kesejahteraan rakyat itu harus diurus dengan cara yang sistematik. Kita akan sambung perbincangan kita selepas ini. Anda jangan ke mana-mana. Panas sikit ni. Baik, alhamdulillah kembali Malaysia. Saya mau ajukan kepada Tuan kepada Prof Datuk Dr. Zainal berkenaan dengan kebimbangan PPIM sebentar tadi yang mengatakan bahawa banyak fakta yang dinyatakan tidak benar. Datuk, mungkin Datuk boleh mengupas secara ringkas berkenaan dakwaan, fakta, nombor, statistik yang dinyatakan KKM ini tidak benar. Benarkah perkara itu berlaku, Datuk? Ya, data dan statistik ni sebenarnya dia ada the art of understanding kan. Kalau kita baca, kita lihat data secara sekali lalu, banyak perbezaan. Kita kena ada penterjemahan atau interpretation of the data. Jadi kita memerlukan kepakaran ya. Jadi apa yang perlu saya kata bukan fakta yang salah, tetapi mungkin kadang-kadang understanding yang tidak berapa tepat ya, ataupun masa yang tidak berapa tepat. Jadi pada kami kita kena hentikan polemik ini dan kita tumpukan kepada fakta yang jelas, kepada senjata ampuh kita yang sekarang ni untuk melawan COVID, vaksin dan juga SOP. Dan betul, saya setuju dengan Datuk Ki bahawa engagement tu kurang. Ya. Kami di Persatuan pun rasa kita perlu engagement, kita berikan polemik, kita teruskan engagement. Dan kami daripada Persatuan Pakar, bukan saya seorang, tapi kami ada kumpulan-kumpulan pakar sebagai grup, sebagai think tank, sebagai task force. Maka kami sudi extend our hand lah untuk membantu ataupun kerajaan, Kementerian Kesihatan untuk membuat engagement, melihat data-data, fakta-fakta yang betul ya, untuk mengurangkan kekeliruan. Bukan salah fakta, tapi keliru tu yang salahnya. Salah pun ada, Prof. Saya boleh sebut, kalau tak saya boleh sebut. Silakan Tok Ki secara ringkas sebab kita tidak punya banyak masa. Ada satu masa itu DG satu klinik buat test negatif.
result dia negatif ada 20. Dia pun hantar sampai ke KKM jadi positif. Macam mana? Bila tanya DG live, DG kata okey kita check. Tak ada check pun, kita pun tak tahu apa cerita dia. Nombor satu. Nombor dua, mati yang orang aksiden pun dia kata mati pasal COVID. Dia orang aksiden, dia mati immediately COVID ni berminggu-minggu. Tentu. Ini saya nak cerita ni pasal orang kita ni tempat mengadu. Jadi kita telinga dah jadi macam telinga batu. Baik. Ya betul. Finas. Silakan Datuk. Silakan Datuk. Ya, ujian ni kita kena faham masa tu kita kena faham sebab ujian ni kita ada false positif, ada false negatif, ada video period. Jadi masa negatif tu mungkin negatif. Jadi ini kita perlu. Toki, kita mohon Datuk menjawab. Toki, boleh kita beri ruang kepada Datuk untuk menjawab. Silakan Datuk. Ya, isu teknikal tu kata kita ada false positif, false negatif, kita ada window period yang mana mungkin hari ini negatif tapi kemudian kita buat ujian positif. Memang ada. Jadi itu kita kena faham, kita punya explain, kita akan study. Yang pertama. Yang kedua, kematian COVID. Itu kita perlu definisi yang tepat. Adakah kematian itu bersama COVID atau kematian disebabkan COVID? Jadi baru ni KJ telah jelaskan sangat jelas bahawa definisi kita kematian COVID adalah kematian disebabkan COVID, bukan kematian bersama COVID. Jadi interpretasi itu yang penting. Jadi kalau kita banyak public engagement, rich communication, saya rasa kita akan selesaikan masalah ini. InsyaAllah Finas. Ya, baik. Saya nak bertanyakan kepada Dr. Shihabuddin berkenaan dengan secara ringkaslah berkenaan dengan kajian Dr. Ahmad Al-Ghazal dan Sejisfir Corp, antara kajian yang dikategorikan sebagai kajian skandal ivermectin. Ini kerana kedua-dua kajian tersebut telah ditarik semula ekoran keraguan di dalam data yang digunakan. Namun, kesan dari penerbitan kertas kajian ini tidak dapat dihentikan dan masih ada negara-negara yang menjadikan kertas kajian ini sebagai asas polisi penggunaan ivermectin bagi COVID-19. Bukankah dua insiden ini, doktor, mengajar kita tentang keperluan menimbang bukti klinikal secara teliti dan jitu sebelum sesuatu cadangan rawatan dikeluarkan terhadap pesakit? Apatah lagi untuk diangkat sebagai sebuah polisi awam, doktor? Okey, berkenaan kajian yang ditarik balik lah. Setakat yang saya tahu ada 3. Al-Ghazal ni yang menakjubkan, yang mula-mula jumpa kesalahan dalam kajian Al-Ghazal ni adalah seorang pelajar, medical student. So jangan underestimate kita punya anak murid lah. Dia tipu data kematian sebelum kajian pun dimasukkan dan dia tiru data fraud plagiarism. Yang kedua, Carvalho ramai yang tidak tahu. Sebenarnya Carvalho, contohnya satu hospital di Brazil, Buenos Aires, tidak membagi data pun kepada Carvalho. Seperti dakwaan Profesor Carvalho lah. Dan dia mendakwa bila ada pencanggahan data dia dalam publication tu, dia pass kepada Dr. Lombardo. Kononnya Dr. Lombardo yang buat analisis data tu. Dr. Lombardo menafikan dan tidak terlibat dalam ni. Carvalho ni mendakwa ivermectin ni 100% berkesan. Itu masalah lah Carvalho, kajian Carvalho di Brazil. Dan yang satu lagi yang saya nak respect, Dr. Andrew Hill. Andrew Hill ni dia farmakologis. Dia buat meta-analisis kajian ke atas kajian daripada 19 kepada 24 RCT. And then awal-awal dia kata ivermectin 56% berkesan mencegah kematian COVID. Tapi setelah mungkin Cochrane Journal review keluar, mungkin dia review balik, dan ini sikap seorang saintis yang bagus. Dia nampak kesilapan dia. Antaranya dia quote Al-Ghazal lah. Al-Ghazal study Carvalho, ada observational retrospective study yang dia quote juga, dia ambil dalam kajian dia. Dan dalam satu tweet dia pada awal bulan 8, dia jujur, dia katakan jangan quote meta-analisis kajian dia tu. Pada dia, ivermectin tidak ada faedah, tidak boleh mengurangkan kematian COVID. So kalau kita nak ambil data-data yang jelas ni mendakwa ivermectin ini banyak masalah, bias, ada masalah data tipu, kajian tipu, kajian tak betul. Itu saya belum cakap soal grade dalam mana-mana kajian meta-analisis kita kena ada grading system. So grading dia low, rendah. So kita nak letakkan ivermectin hari ini, maka perlu diguna pakai sebagai prophylaxis, pencegahan dan rawatan awal. Pada saya tak boleh lah. Ya. Baik, kesimpulan perbincangan kita selepas ini, jangan ke mana-mana.
Alhamdulillah, kembali dalam analisis. Suka untuk saya ingatkan kepada semua, perbincangan hari ini tujuannya bukanlah untuk memburukkan ivermectin. Rata-rata pakar kesihatan bersetuju untuk menggunakan ubat ini jika ia terbukti selamat. Cuma kebimbangan saat ini, kita tidak mahu ia berkesan merawat COVID-19 tapi akhirnya menghadapi kerosakan hati atau kesan sampingan serius. Jadi untuk kesimpulan hari ini, mungkin 1 minit saya berikan kepada Tok Ki terlebih dahulu untuk menyatakan pandangan dan kesimpulan. Silakan Tok Ki. Okey, kita balik tadi isu kerisauan. Dan dalam sejarah pun, contohnya diet Silvestro yang digunakan untuk menahankan kandungan, setelah 30 tahun baru ni telah dibatalkan penggunaannya kerana ia menyebabkan kanser. Pasal kita pun tak tahu. Tapi kadang-kadang kita boleh pelik juga, yang ini cepat dia diterima. Yang experimental vaksin ni tepat diterima, yang belum tahu lagi dan reportnya cukup banyak. Jadi please be fair. Please be fair, kita pun dah macam-macam. Dulu dua dos. Betul tak? Kita cerita borang konsen tu 2 dos maksimum, 1 or 2 doses. Lepas tu dia kata Tan Sri Muhyiddin dia kata, you ambil 2 dos, you boleh ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Ni nak masuk 3rd dos pula. Jadi rakyat jadi huru-hara ni. Baik. Tolong tahu, rakyat di bawah huru-hara, nak pergi semayang pun tak boleh. Ini siapa yang buat, dia tanggung. Tolong, tolong. Kita ni terlalu sukar menghadapi rakyat di bawah ini. Jadi tolong, buatkan platform di mana kita boleh discuss, kita boleh cari jalan. Dan kita hari ini yang kita nampak yang paling berpengaruh adalah pharmaceutical company. Yes, they have got a lot of money, they do anything. Itu kita tak payah nafikan. Jadi kita tengok. Jadi please, I hope rancangan yang lebih jelas yang itu boleh dicerita. Jangan terlalu, biasanya kita terbeli dengan pharmaceutical company pun kita dapat banyak aduan. Pasal kita di tempat timbang. Terima kasih. Baik, terima kasih Tok Ki. Silakan doktor mungkin. Okey, kesimpulan saya untuk ivermectin ini, kajian sekarang bermasalah. Kita bukan 100% tolak. So, antara kajian yang okey untuk kategori 2 dan 3, ITEC trial Malaysia, patut tunggu result dia. Dan yang kajian untuk prophylactic pencegahan dan peringkat awal MyCovid, Oxford Principal Trial UK, Active 6 US. Ini antara kajian-kajian yang saya rasa patut kita tunggulah. Dan kalau betul PPIM ke GPMC, MAFIM dan mana-mana NGO atau pakar lain betul nak bantu KKM, ini cadangan saya secara personal. Ada ubat antiviral yang saya tengok fasa 2 kajian dia sehingga 80% berkesan. Contoh saya bagi Roche AT527 di US. Israel pun ada Exo CD24. Sama juga, lebih kurang 80% lebih. Sekarang dua-dua ni dalam fasa ketiga. Kenapa tidak kita bawa ujian klinikal fasa 3 ke Malaysia? Kalau betul lah kita nak tolong. Okay. Baik, silakan mungkin Dr. Zainal. Ya, pada kita jangan kita buang masa untuk polemik seperti gini ya. Sebab kita dah ada cara pendekatan yang lebih berkesan ya. Dan ada 2 perkara yang penting. Position kita profesional adalah kita tunggu keputusan yang sahih daripada Oxford Principal, daripada studi-studi lain yang akan ada dalam masa yang terdekat yang pertama. Yang kedua, public engagement itu penting ya, untuk pihak berkuasa, Kementerian Kesihatan dan sebagainya. Panggil pakar-pakar dan juga pihak pengguna untuk kita kerjasama menyelesaikan perkara ini. Dan sementara itu untuk pihak orang awam, kita ikut dulu saranan daripada kementerian gunakan vaksin dan sebagainya. Ya, saya. Terima kasih Datuk. Tuan Amrahi silakan. Saya kata sebenarnya saya nak gunakan tema World Pharmacist Day, Hari Farmasis Sedunia yang akan dianjurkan besok. Dan temanya sangat menarik. Farmasi sentiasa dipercayai dalam kesihatan. Jadi dalam konteks ni, saya beritahu bahawa ahli farmasi ni sangat tinggi integritinya. Dan we are actually a noble profession Jadi kita tidak terpengaruh dengan apa-apa maknanya kita tidak ada apa-apa berkepentingan. Dan kepentingan kita adalah satu profession yang sangat dipercayai oleh rakyat dan kita tidak boleh buang kepercayaan itu terhadap kami lah. So I think dalam kes yang ini apa yang diberitahu adalah kita kena
tunggulah Betul. data-data yang lebih baik supaya kita dapat guna dan selesaikan polemik ini. Baik, terima kasih kepada semua panel yang hadir pada petang ini. Saya suka untuk berkongsi kenyataan seorang ahli farmasi Malaysia iaitu Fahmi Hassan. Dalam proses pemilihan rawatan bagi masalah kesihatan awam, tekanan-tekanan dan hasutan-hasutan termasuk yang dikaitkan dengan politik sepatutnya tidak berlaku. Sains bukanlah demokrasi yang mana suara majoriti perlu didengar. Ia tertegak dengan sistem dan prinsip pembuktian yang jelas dan harus kita faham dan hadam. Pesakit tidak boleh dirawat dengan ubat yang tidak diketahui akan keberkesanan maupun tahap keselamatannya. Malah, integriti doktor yang mempreskripsikan ubat yang tidak disahkan berkesan dan selamat harus dipersoalkan. Perjalanan ke arah kesembuhan wabak COVID-19 pada peringkat global masih lagi jauh. Maka, berikan ahlinya ruang untuk melaksanakan tanggungjawab mereka. Itu sekian analisis saya, Financial News. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.